mempersilakan Al-Fadil Ustaz Azhar untuk menyampaikan kuliah. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada malam ini yang baru sekejap tadi memberikan ucapan laluan, yang kita alu-alukan dua orang calon yang akan bertanding pada PRN yang kita tunggu-tunggu minggu hadapan 12 hari bulan. Ada bersama kita pada malam ini iaitu mewakili Dun Bram Takir dan Bukit Tunggal, yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Banggul Pauh Seberang Takir, para imam, para bilal, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, tetamu Allah sekalian, kita ucapkan syukur kepada Allah. Dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul pada malam ini dalam majlis ilmu di rumah Allah yang begini mulia. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita buat ini dikira amal saleh yang akan ditulis dalam buku amalan kita, insya-Allah memberi kehidupan bagi hidup kita di dunia, dan kita harapkan sangat menjadi harta yang akan kita bawa untuk bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi untuk ceramah jemputan kita akan tazkirah dahulu lebih kurang setengah jam, dan masa selebihnya kita akan gunakan untuk menjawab persoalan-persoalan. Siapa yang berhajat untuk bertanya soalan, bolehlah tulis sekarang dan sampaikan soalan itu di hadapan. Dan insya-Allah kita akan buka juga soalan lisan di hujung program kita nanti. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw limra'atin yankihuha wa hijratuhu ala ma hajara alaihi aw kama qala rawahul Bukhari. Dalam sebuah hadis daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, hanya sungguhnya amalan-amalan itu dengan niat, dan dapat bagi seseorang apa yang ditentukan dalam niatnya itu. Maka barang siapa yang berhijrahnya kepada Allah dan Rasul, jadilah hijrahnya itu memang kepada Allah dan Rasul. Barang siapa yang hijrahnya kerana dunia, dia akan dapat dunia itu. Dan barang siapa berhijrah kerana seorang wanita, dia akan dapat berkahwin dengan wanita tersebut. Sesungguhnya hijrah kita ini ialah kepada apa tujuan yang kita hijrahkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mudah-mudahan Allah beri peluang kepada kita mengambil sedikit kepahaman daripada hadis yang telah dibacakan tadi. Kehidupan kita ialah kehidupan perjalanan, dia panggil, bukan perhentian. Sebab daripada 5 alam kita sedang ada di perjalanan. Alam yang kita berhenti berjalan ialah alam yang terakhir. Kita berjalan daripada alam roh masuk ke alam rahim. Sekarang alam dunia, alam syahadah. Kita akan berjalan lagi ke alam barzah. Daripada alam barzah kita akan pergi menuju ke alam akhirat. Itulah alam yang baqa. Maka bila dia alam akhirat, habis dah perjalanan kita. Jadi yang menjadikan apa saja yang kita lakukan di dalam dunia ini, baik atau buruk di sisi Allah, ialah pada permulaannya. Kerana itulah disebut dalam hadis tadi, innamal a'malu binniyat, hanya sahaja amalan itu dengan niat. Nasihat daripada ulama yang mensyarahkan hadis, faedah terbesar pada hadis ini, segala tindak tanduk kita mulakanlah dengan niat.
Mulakan dengan niat. Jangan saja-saja turun rumah beruh pergi masjid. Turun pergi surau. Nak biar niat. Pasal apa nak pergi duana? Nak pergi dengar orang ngajar. Apa niatnya? Kerana Allah. Kerana Allah lagu mana? Allah suruh kita menuntut ilmu. Apa tujuan? Nak keluar daripada gelap jahil kepada terangnya ilmu. Nak dapat apa? Nak dapat kerajaan Allah. Mudah-mudahan ada kekuatan apa yang kita buat selepas itu. Sebelum daripada kita semayang, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wajib kita niat ibadat tu kerana Allah. Tapi bila kita bertakbir Allahu Akbar, sunat kita hadirkan kerana Allah. Maksudnya dalam muqaranah niat itu sunat kita adakan dalam hati ingat kerana Allah. Aku solat fardu maghrib kerana Allah. Adapun keseluruhan ibadat kita itu kerana Allah, itu wajib. Nak menghadirkan sekejap dalam hati ketika takbir kerana Allah, itu sunat. Mudah-mudahan terpanjanglah kerana Allah itu. Kalau tidak dapat 4 rakaat, insya-Allah dapat 3 rakaat. Kalau tak dapat 3 rakaat kerana Allah, sekurang-kurangnya 1 rakaat sudah memadai. Nah, kerana setiap mujahadah kita melawan dengan lalai di dalam solat itu sebenarnya adalah pahala. Kita lawan nak dapat kekhusyuknya 40 tahun. Tak boleh-boleh lagi. Tak akan nak terang dah. Maka kita lawan itu, itulah yang dikatakan orang yang mujahadah. Untuk dapatkan khusyuk. Dah khusyuk dapat? Tak dapat. Mujahadah dia itu bersungguh-sungguh itu diberi pahala. Makna orang yang tidak khusyuk, satu tak dapat pahala, satu dapat pahala. Siapa orang tak khusyuk dapat pahala? Dia tak khusyuk tapi dia berusaha untuk khusyuk. Cuma tidak dianugerahkan oleh Allah kepadanya khusyuk. Niat yang baik, kita buat benda yang jahat tak jadi. Nampak? Tak jadi. Tembok babi 4 ekor jual ke orang kafir, niat nak beli dera. Nampak? Pasal nak tolong perjuangan Islam. Tak boleh. Tak boleh. Nampak? Jangan pakai hadis ni. Nak, wa innamal likulli imri'in ma nawa, apa yang kita tentukan dalam berniat, kita dapat. Bukan. Itu bukan masalahnya. Masalahnya tempat lain. Kita semayang pada pukul 9 pagi. 9 pagi itu boleh jadi solat duha, boleh jadi istikharah, boleh jadi sunat nikah, boleh jadi sunat taubat. Maka kita letak di dalam niat duha, maka ta'yin itu menjadikan kita dapat fadilat solat duha. Nampak? Jadi kalau Allah aku semayang saja, maka dapatlah kita solat sunat mutlak saja. Kerana wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa yang dia nawa, apa yang dia sudah khusus dalam niatnya, Allah aku semayang sunat duha. Duha tu ta'ayyun, maka dia dapatlah salat duha. Kerana pada masa 9 pagi itu, maka sungguh dia bila lakukan duha, jadi duha. Kerana dia niat semayang duha, lepas maghrib tak jadi duha. Tikang ekor, Mek. 883115 ya. Oh, Haji main ekor juga Ada kita niat nak pergi Mekah. Boleh tak? Boleh. Apa dah bolehnya? Mainlah judi nak main. Dah boleh tikang dah. Tapi mau niat lagi Mekah nak buat benda. Nak buat ibadat. Dapat menang lah. Benda tu haram. Bila haram, mau buat ibadat. Boleh ke tidak? Boleh. Boleh ni? Boleh neraka. Sama tak? Kerana apa? Kerana benda yang datang, kalau bawa benda yang haram dari akhirat, kita tak boleh masuk syurga. Akhirat ni orang bawa benda halal, orang bawa benda haram. Orang bawa benda halal, nulik ni. Orang bawa benda haram, kali nu. Kita wiku-wiku hari ni, dia berani mereka halal haram. Haram. Wah, haram dah nu. Kau nalok. Go to hell. Tak kita buat haji ni, walaupun haram. Haji dah haji lek nu. Tidak mabrur, tak mabrur. Mabrur pula ni. Daripada bir, makna kebajikan. Kebajikan apa kalau benda tu haram? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, la yaqbalullahu salat ahadikum fi jawfi haram. Allah tak terima satu pun salat kamu dalam perutnya ada harta yang haram.
Maka barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Khusus berkenaan hadis, maknanya dalam orang-orang yang berhijrah, faham muhajirin, mereka memang berhijrah kerana Allah. Kalau kita nak tafsir hadis ni, maka mereka akan dapat title muhajirin. Nah, satu title, satu status yang amat tinggi. Kita sekarang kita nak dia. Kalau kita kosong ini, kita nak orang panggil cik kita. Nah, kalau orang kalau duduk nyanda tak buka biar apa batin tu, orang panggil cik, orang panggil pok. Faham lagi? Nyanda tak buka kaki silang tak bubu. Faham? Nampak tak? Nah, jadi orang lalu pok orang panggil pok. Nah, pada apa dengan kedudukan dia tu. Nah, daripada pok tu bangun pakai kemeja, seluar selek, pegang kertas dua lah, orang panggil cik. Cik, tumpang tanya boleh? Orang panggil dah pok. Pasal ada pai tangan. Nampak? Daripada cik kita nak benda. Datuk, pandai mu. Nampak? Naik nama sultan panggil Wi Datuk. Seronok lah kita. Apa? Esok takkan orang panggil mak dah. Datuk mak. Faham lagi? Dah salah tak? Dah salah. Tak ada salah. Orang haji, balik orang panggil haji, tak salah. Pernah ditanya kepada Mufti Mesir, tak apa ke kita panggil orang haji ni, orang Nusantara ni? Kalau orang belah Arab, kurang ni panggil haji. Kalau orang Nusantara ni, orang Brunei, orang Patani, orang Yala, orang Malaysia, orang Singapura, orang Indonesia. Kalau balik haji, orang panggil haji. Kalau puang hajah. Hajah wuk orang panggil. Dulu mek wuk. Dia buat kuih apa? Mek uduh. Jadi ajar makan mek uduh. Comel dia keripuk itu, mek uduh dia panggil. Dalam mani, berair. Orang tua panggil mek comel. Comel kat mana keripuk itu? Mek uduh. Comel tu puding. Apa comel? Tak salah. Kita panggil nama yang mak dia beri pun Cik Wok tak salah. Kita panggil Ajah Wok tak salah. Yang salah kita ni nak roh orang panggil haji. Kalau orang tak panggil haji, nak roh. Nampak? Cik Mak. Cik Mak Haji Mak. Ya, saya. Nampak? Ada gitu tak? Berat. Panggil Cik Mak paling, panggil Haji Mak pun paling. Kita dah tu nak. Apa tak paling dak panggil haji. Ada tak penyakit gitu. Tapi bukan orang baru lah. Kampung Mating. Dia balik kapal terbang, balik kapal terbang tu balik tu berangang dah. Kayak gini kena tukar letter hit ni. Faham lagi? Rubber stamp kena buat haji depan. Kita panggil dia haji kerana apa? Takrim, kita muliakan dia, dapat pahala. Nampak? Padahal dia bid'ah bid'ah yang jaizah. Satu bid'ah yang dibenarkan syarak. Nampak? Tapi niat kita memuliakan orang. Nama dia Yusuf. Kita pergi panggil Haji Yusuf. Muliakan dia, dapat pahala. Kerana memuliakan ini tuntutan syarak. Tak? Tu kalau disebut nisbah pangkatlah daripada Datuk nak benda pula. Tak sukanya. Datuk Seri. Lagi seronok orang panggil. Dari Datuk Seri kepada Tang Seri. Dari Tang Seri kepada Piak Mek. Sedap sangat. Tun, tinggi lagi lah. Tak apalah, itu semua gelaran dunia. Tak ada salah pun. Yang salahnya bila kita dapat gelaran itu, kita rasa kita lebih baik daripada orang lain. Itu baru salah. Okey? Maka title yang paling tinggi ialah Muhajirin dan Ansar. Nampak? Itu status kedudukan pangkat yang gelaran paling tinggi. Nampak? Muhajirin. Apa Muhajirin ni? Siapakah mereka itu? Golongan mukmin, orang Islam yang berpindah daripada Mekah ke Madinah ketika bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perintah Allah. Itu Muhajirin. Title yang paling tinggi.
Lawang dia Ansar. Siapa orang Ansar? Orang-orang Madinah yang menerima orang Muhajirin, walaupun tak ada kena-mengena, diterima seperti saudaranya sendiri. Sanggup bagi tanah, bagi harta, beri duit dan sebagainya. Nampak? Atas nama satu agama. Itu. Sehingga Allah sebut dalam hadis kursi, ditujukan kepada Muhajirin dan Ansar, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Lakukanlah wahai Muhajirin dan Ansar apa saja yang mu nak lakukan di atas muka bumi ini, sesungguhnya aku telah ampunkan segala dosa kamu. Allah Rabbi. Nah, hadis itu bukan umum, untuk Muhajirin dan Ansar saja. Learning kita pergi duduk Mekah boleh 3 tahun, lepas tu pergi pindah Madinah, tak dapat dah Muhajirin. Kerana Nabi sebut, la hijrata ba'dal fathi. Lepas pembukaan kota Mekah, tak dapat dah title Muhajir, walaupun kita berpindah. Hak dapat, hak istimewa bersama Nabi ni. Nampak? Tu orang istimewa. Ni title paling tinggi, tinggi pada agung ni. Nampak? Nah, Allah hapus segala dosa dah. Qad ghafartu lakum. Ghafara. Nah, qad ni bila masuk di ghafar, nah, maknanya memang benar sungguh, sesungguhnya. Tak? Itu hebat. Kita buat lagu-lagu mana sekarang, tak jadi dah. Itu kalau tafsiran khusus. Nah, barang siapa hijrah kerana Allah. Mana hijrah itu? Hijrah yang kedua daripada Mekah ke Madinah. Tak ke Yaman tu tak masuk. Nah, itu yang paling, yang sepakat ulama, hijrah yang kedua daripada Mekah ke Madinah. Dan kita sekarang ni apa maksudnya? Kita ni tafsiran yang kedua. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maknanya siapa-siapa termasuk kita di zaman sekarang yang melakukan amal ibadah, melakukan amal saleh, melakukan suruhan Allah, melakukan perintah agama, ikhlas kerana Allah, maka dia akan dapat ganjaran di akhirat. Itu maksudnya. Masuk malam ni kita mari kerana Allah, dapat pahala. Tadi orang tu Bilal azam kerana Allah, dapat pahala. Kira orang jadi imam kerana Allah, dapat pahala. Itu makna kerana Allah dan Rasul. Jadi kita ada apa? Kita ada sekarang ini ialah niat. La hijrata ba'dal fathi illa jihadun wa niyatun. Tidak ada lagi hijrah lepas pada hijrah Mekah ke Madinah, melainkan ada niat dan jihad. Jadi kita ada tak niat? Ada. Gunakanlah peluang niat yang betul supaya jadilah apa yang kita buat hari-hari ini ada nilai di sisi Allah. Bila ada nilai di sisi Allah, cuti pun mahal harganya. Bila tak ada nilai, pak lori dak imbuh lagi. Nah, war timun Cina buruk. Nampak tak? 3 lori ada. Kita ada war timun Cina buruk 3 lori. Nak beli. Malah aku. Siapa nak beli? Buruk belaka tak ada orang lain. Tak ada setir gulak belaka. Malah layang aku. Tak nak orang menjalan sekian. Hei, tambah aku. 3 lori. Tambah. Pasal apa? Tak ada nilai. Tapi kalau buat Cina, timun Cina, molek setir. Nak, jual 15 ya, kau beli tak? Murah, 2023 bukan 87. Tak, 3 ya setir, so gitu. Nak, ni timbang, berapa sekilo? RM3.5. 2 kilo 7 ya. Dah kalau besar gitu. Nak, boleh makan ramai. Batu kelike selori apa ya? 200.5. Batu delima sutir, bukan selori, sutir. Dengan bujurnya molek siku, tak ada raka. Merahnya pula masuk molek macam air sirap. Tengah pula ada gewang. Turut tu nampak bintang turun tak ke bawah. Lenggok tak ke ni, bintang naik tak ke atas. RM400,000 setir. Jadi amal kita kalau niat kerana Allah, 2 rakaat je salat sunat subuh, balasannya mahal pada isi bumi Tuhan bayar. Rakaatani minal fajar
khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat subuh, Allah bayar mahal daripada bumi ni dan isi bumi. Allah, harga bumi berapa? Sini ni Bangku Pauh ni, seluk rumah hak Choh Nang berapa seluk? 180,000. Dulu 8,000 tahun 82. Faham lagi? 180,000. Dah mu ada 180,000. Kalau ada pun 150,000 tu habis dah lah. Jadi beli tanah dah buat mana, buat kemah atas tanah. Tak buat dah. Tapi 2 rakaat salat sunat subuh, kata Imam Ibn Salah, kerana niatnya kerana Allah raya mahal pada bumi ni lagi. Bukan Bangku Pauh, bumi tu. Wama fiha, dan galiang di dalam bumi. Allahu Rabbi. Besi hok dalam bumi ni kalau kita dapat untuk ganung saja, billionaire lah kita. Tak dalam bumi seluruh dunia ni. Dah tu baru besi. Dan kalau emas, kalau berlian, kalau intang, kalau gas, kalau minyak, RON 95. Semua tu kekayaan dunia. Lebih mahal lagi yang Tuhan bayar 2 rakaat solat sunat subuh. Bila tu? Jika niatnya betul, indah kerana Allah. Lepas tu kita ada apa? Tak ada hijrah, ada niat. Orang ramai macam biasa ngajar. Kalau kita jenis hadis dalam grup WhatsApp, tak mau. Kalau jenis kita tembok ayat Quran tafsir dalam Facebook, tembok tak mau. Ni dak. Tengok ramai orang dak like dah ni, left group. Nyakit akhir lama. Dah mu tujuan dia, mu dakwah tu. Mu tujuan apa? Tujuan nak suruh orang like. Betul tak? Bila tujuan nak suruh orang like, orang tu hidup dia kekal ke tak? Tak kekal. Orang tu dia akan mati. Jadi kalau kita segala-gala ibadat kita buat kerana orang yang akan mati, tak tahan lah. Biarlah kerana yang tidak akan mati, baru tahan lama. Siapa? Allah, Hayyun, yang hidup, la yamutu, tidak akan mati. Siapa yang buat apa saja kerana yang hidup yang tak akan mati, maka tahan lama usaha dia. Kita nak orang buat share. Malah aku tak ada seorang share, malah layan aku. Ngajar buat online dia tengok sebelah je view, tak mau ngajar. Sebelah orang view tak mau ngajar dah. Mu pia. Dalam surah Yasin, di atas seorang Nabi kepada sebuah negeri berdakwah, dapat seorang beriman. Hak lain kafir belaka, tak mau beriman. Seorang Nabi. Fa'azzazna bisalis, kami kuatkan jadi 3 Nabi. 3 Nabi, seorang juga. Rupanya bunuh mati. Nampak? 3 Nabi, seorang yang pengikut. Kita seorang ustaz sebelah view, ngamuk lagi. Berat menandang. Hebatmu dah pada hak dalam surah Yasin. Surah Yasin seorang pengikut je. Seview dia dapat 3 Nabi. Awak sekali ngajar sebelah orang tengok, ramai. Orang lain ada ustaz 2 view. Ustaz tu dengan bini ustaz tengok. Jangan berhenti ngajar. Faham? Itu makhluk belaka. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa saja yang mu cakap, hadir malaikat yang mencatat. Bila malaikat dah like, tak ada masalah dah. Faham? Setiap yang malaikat like akan di-share di padang mahsyar nanti. Maka barang siapa yang buat kerja hijrah ini kerana dunia. Kalau kita di zaman sekarang nak, kita buat kerja agama tapi kerana dunia, maka yusibuha, dapat dunia. Dunia ni kenapa? Dunia ni yang kita boleh pegang. Ni kotak tisu pegang. Boleh tak pegang? Boleh ni, boleh. Dunia ni. Boleh pegang, boleh dunia. Boleh tunjuk, tu dunia. Tak boleh pegang, jauh hangat langit. Tak boleh pegang, jauh hangat bulan, bintang. Tak kepala kita. Tapi boleh nampak? Boleh. Boleh musyahadah? Boleh. Dunia. Sebab tu dipanggil alam syahadah. Alam yang boleh kita saksikan. Kita pergi kubur kat orang mati tu. Kubur tu bukan alam barzakh.
Alam barzah lain, kubur lain. Faham? Orang mati, orang wak gi mana? Wak gi kubur ke wak gi alam barzah? Nampak? Mak ni kata, wak gi ke alam barzah ni. Cik. Nak wak gi ke mana dah? Kita duduk alam dunia. Kita wak gi kubur. Kubur tu dunia lagi. Kita pergi kubur tengok ada bonggok gitu. Dunia. Pasal apa? Boleh tengok. Nampak bonggok. Kita tengok batu nesang. Dua batang. Nak? Perempuan lepek ke lelaki bulat. Tu dunia. Boleh pegang, boleh okey. Kita gali-gali jumpa khanda. Dunia. Musyahadah. Kita buka khanda nampak kapang. Dunia. Kita buka kapang nampak tulang. Nampak korok. Itu dunia. Tapi keadaan mayat itu sedang dapat nikmat dan atau mendapat azab. Itu barzah. Kenapa? Kita tak dapat lihat. Ada hijab. Jadi siapa yang buat perkara, buat benda agama tapi untuk dunia, dapat dunia. Dapat dunia lah. Maksud dapat dunia, tak dapat akhirat. Dunia benda? Dunia nikmat. Orang kafir duk berebut. Nak? Ngajar nak British. Nampak? Boleh nak panggil saya tapi deposit 2,000. Bisa no mung. Lagi. Nampak deposit je 2,000. Jangan panggil gitu. Deposit apa? Bukan nak beli main beli. Nak? Ingat kalau jadi orang ngajar, panggil ngajar apa, orang beri duit, boleh ambil. Pak mazhab boleh ambil. Faham? Orang bagi sikit, rezeki sikit hari tu. Orang bagi banyak, hari tu rezeki kita banyak. Orang dah ingat nak bagi, tak ada rezeki hari tu. Balik. Jangan awak-awak tanya. Mayat jenazah, orang beri duit, boleh ambil. Siapa kata tak boleh ambil, tapar atas muka. Orang tanya Tuan Guru Presiden, tahun 97, tak silap. Liru sila tu. Lepas ngajar. Faham? Apa hukum orang pergi semayang jenazah, keluarga si mati hadiahkan duit 5 riyal. Kata Tok Guru, kalau kita orang susah, ambil. Kalau kita orang senang, balik, ambil dah, kita senang dah. Faham lagi? Mu pandai ada dia pula. Tapi jangan bila orang tak beri, tak balik. Lepas mayat-mayat tak imam tak balik. Duduk atas lambu rumah si mati. Mayat pas kubur dah. Tuan rumah kata, buat apa tak imam dah duduk tunggu dia lagi. Tak boleh lagi tau. Tapi bukan bangga bau lah. Apa batin. Jangan kata kat orang, kita jangan buat gitu. Betul tak? Jangan kata kat orang. Jangan buat lagu tu. Tak ada dah. Ada rezeki kita, orang ada rumah. Hadiah. Dulu baca talqin, orang minta baca talqin. Faham? Baca talqin. Dulu sohor baca talqin kita. Apa tiu. Tu. Faham? Baca talqin, pas dengung, baca talqin. Nah. Pas baca talqin ni kain pelekat. Boleh kain pelekat ke? Faham? Kain pelekat tu kita buka kadang-kadang kain pelekat saja. Kadang-kadang ada pitih peloya dalam. Tahun 90-an. Nampak? Ada pitih peloya. Tak ada 20 rasa jarang-jarang ya. Banyak 10 lah. Tapi masa tu minyak murah. Tak payah janji, tak payah turun, berapa minyak murah. Ni nak mengundi pula tak turun-turun lagi. Jangan politik. Contoh. Jadi bila orang lepas tu kita lepas pada baca talqin, kita jirulah, adat dia jirulah. Jirulah kubur. Lepas tu orang pun kain pelekat. Ambil balik lah. Bila orang nak awi ada kat, itu tunggu situ. Waktu kau baca talqin, tunggu. Alah bodoh. Dah awi lagi tak? Dah awi lagi. Alah bala. Kain pelekat dah lah, kain bukan besar. Kain pelekat, jahit tepi pun tak ada. India tu. Kena pergi jahit suku pula. Suruh bini jahit jadi rakyat repang ni. Bagi kedai jahit. Buatlah. Jangan kerana dunia. Mu nak dunia, buat kerja dunia. Boleh. Ambil upah jahit, tak apa. Ambil upah tikar leher, tak apa. Kerana piti. Ambil upah sulang lengang, tak apa. Ambil upah ngecat kereta, tak apa. Tapi mu ngajar agama, menjadi imam, kerana nak piti, jangan. Takut rosak hati kita. Faham? Tapi kalau orang beri gaji, halal. Ada kau orang terlebih tasawuf. Dia kata kalau imam ada gaji, tu bila ada gaji, tak sah dia mayang belakang. Tak sah korok mu. Mu ngaji di mana? Faham? Mu belajar mana tingginya? Ya. Sudah dipatwa kan?
1400 tahun dah fatwa ni. Lamanya fatwa. Mana? Imam, Bilal, Qadi, Mufti yang bekerja dengan agama lah. Mana kerja-kerja akhirat. Jika mereka tidak diberi habuan, maka Baitul Mal mengeluarkan belanja sebagai gaji mereka. Siapa fatwa tu? Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Nampak? Mu lebih pada Sayyidina Uthman pula. Nampak? Tapi jangan sampai gaji itu menjadi matlamat. Faham lagi? Bang sok suruh nak tunjuk orang kata hebat kita bang. Tak nampak dah Allah Taala, tak nampak dah ganjaran. Nabi janjikan dia akhirat. Duk nampak orang puji aku, hebatlah aku. Tu yang bila orang sikit bang lain, orang ramai bang lain. Biasa 2 orang je surat tu. 2 orang je tu. Rutin lah 2 orang tu makmum. Dia bang mana? Dia bang ni atas surat. Kalau tak dengar. Gitu. Tiba-tiba 3 buah bah mari betis. Sebuah bah 60 orang, 3 buah 180. Kemudian tu. Betis tu. Tak bayang tu. Bang, tu bila tengok ramai lah ni. Syaitan pun masuk celah. Syekh. Bang kau tadi. Testing. Tengok. Nampak teh lalu. Tu pun bukan bangga power kan. Kapu batin juga. Pasal kita tak balik kono, kita balik kat luar ni. Balik kono jeng tangan balok tengah jalan. Jangan kerana dunia. Buat kerja agama. Kaya tak ada masalah. Jangan membuat tu kerana nak kaya. Kita nak kaya akhirat, Allah beri kaya dunia. Alhamdulillah. Kerana tadi ya. Apa makna yusibuha? Kerana dunia, yusibuha dapat dunia. Dah akhirat lah tak dapat. Kalau dunia dapat, akhirat dapat, ala kulliha boleh tahan kira. Tak dapat hak bagian dunia. Dapat pujian orang. Dia nyanda apa mayasa, nyanda di tiang tu. Tak ada berang, nyanda duk mikir, mana kita ni. Tak turun minyak. Nampak tak? Berak dengar selipar mari ikut belakang orang nak naik mayang. Setan pun cocok. Waktu bik sebeh. Kita padahal tak buat benda dah. Dengar orang mari belakang, berak waktu bik sebeh. Subhanallah. Orang lari bunyi kereta. Jalan. Subhanallah. Habis bateri tadi. Jangan jadi gitu. Dapat apa? Dapat dunia. Apa dunia? Kepujian orang. Orang yang semayang belakang tu. Bagus orang depan tu. Orang mana hebat. Dia dapat dunia. Nak pujian orang tu dunia. Limra'atin ataupun dia berhijrah kerana wanita. Kerana perempuan. Buat apa? Kerana dalam sejarah ada satu kisah. Seorang perempuan namanya Ummul Qais. Orang Madinah. Awet Madinah. Boyfriend dia orang Mekah. Orang Mekah. Kata orang puang ni atau WhatsApp ke dia zaman dululah surat lah. Kalau betul-betul kasih cinta kepada aku, mu tinggal kota Mekah, pindah mari duduk di Madinah, aku nikah dengan mu. Dia nak pergi tak payah bukan macam ni, tak apalah ada kereta api laju. Faham? Zaman dulu tiba-tiba ada kebetulan rombongan hijrah Nabi dan sahabat nak pergi ke Madinah. Dia tu pangtek ramai-ramai. Seolah-olah dia berhijrah. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis ni. Malaikat Jibril bagi tahu. Lalu dia lelaki-lelaki ni selamat sampai di Madinah, tapi tidak kerana Allah, kerana Ummul Qais. Faham lagi? Maka dia terkenal dengan nama Muhajir Ummul Qais. Orang yang berhijrah kerana perempuan awet yang bernama Ummul Qais. Dah dapat apa? Pahala dapat? Tak dapat. Dapat yang kihuha. Dia dapat kahwin dengan awet yang dia kasih itu. Faham? Pahala tak dapat. Kerana dia selit. Macam kita ni. Mari surat apa? Cari muslimat. Faham? Nak buat apa? Nak buat calon isteri. Dah apa? Nak cari kat karaoke tu. Tak mahu nak cari hak baik-baik. Faham lagi? Nak baik-baik pandai pula. Hak baik-baik dia pandai. Dia cari surat. Jadi dia mari dengar. Wak lolok je dah. Pura-pura ikut ustaz, pura-pura beli kitab, pura-pura dobek.
Boleh bini, tak mari dah. Baru 2 bulan nadah kita, tak mari dah. Apa? Nikah dah. Ustaz kata kan, lama tak mari? Saya nikah dah. Oh, alhamdulillah, tahniah. 3 bulan tak mari lagi ni. Oh, ada dalam perut ada. Bini alohang. Nampak? 9 bulan tak mari lagi. Beranak. Tak ada orang nak jaga anak. Setahun setengah tak mari. Ada pula seekor lagi. Nampak? 3 bulan nadah kita pakai apa mati. Dah nak apa? Syarat sah wudu. Dah hari ya. Kenapa? Fitnah wanita. Tak kata perempuan tu jahat. Fitnah wanita. Jangan main perempuan. Oh, jangan main. Innal mar'ata iza aqbalat ala surati syaitan wa iza adbarat ala surati syaitan. Orang perempuan wanita bila berhadap kepada kita, berhadap atas rupa syaitan, bila dia pusing belakang lari pula atas rupa syaitan juga. Bukan perempuan itu syaitan, hiasan syaitan. Mana perempuan kalau mari metung tak kita, syaitan akan hias dia. Hias jadi mata kita tengok, oh yo, meh, wow. Nampak tak? Jadi bengong. Tahu tak? Tu ke depan, pusing belakang pula. Nak? Bahaya. Kerana apa? Al-mar'atu auratun. Perempuan itu aurat. Dan lelaki tidak aurat. Kan? Maksud hadis ini, kebanyakan tubuh badan perempuan itu aib yang dilihat orang. Jadi, fahbisuhunna fi buyutihinna, sebaik-baiknya kamu tutup aurat mereka. Kalau tidak di luar, di dalam rumah. Nampak? Ni TikTok tengok perempuan. Dah kita nak tengok benda lain, kita nak tengok Sanusi, tubik dia. Faham lagi? Nak tengok MB Kedah, kena slide gitu. Slide tubik ni, punggung macam saya basuh ni. Faham lagi? Jadi lama dah pula tengok. Bila lama sikit, dia pun cang kita, jadi random. Faham lagi? Nampak? Habis hok punggung pesen, hok mesin nyau dak tubik. Faham? Ramai lah ni. Bukan hok sling. Ni hok pinggang ni. Macam ngaret lagu ni. Nampak? Ngusing hok moi dalam TikTok. Aku tahu aku kena mo. Lagi. Pas subuh nampak dah. Nampak gua ni layang dia. Tepi ni bergendi-gendi. Banyak macam tekok lembu tepi ni. Faham? Dah. Dak ke sakit mata memandang. Tahu tak? Orang lelaki tengok daging perempuan. Jadi pelik. Ini mari. Ini mari gitu. Mujur orang muda tengok dia orang tua meninggal dunia. Jadi tegur-tegur taklah anak-anak perempuan-perempuan tu. Mana-mana suami tu duk benar isteri dia tu, duk buat gaya-gaya tu dengan pakai seketak, pakai legging apa ni, suami tu dayus. Bila dayus tak masuk syurga. Apa makna dayus? Suami yang benarkan isterinya buat benda yang haram. Benarkan. Maksud benarkan sama ada suruh atau tidak marah. Atau bapa yang benarkan yukiru, benarkan anak perempuannya melakukan maksiat. Contoh, suami benarkan isterinya pakai ketat-ketat, nampak peha, nampak punggung, nampak perut, nampak betuk kopek bila tubik luar. Itu suami itu dayus. Ad-dayus la yadkhulul jannah. Dayus tak masuk syurga. Melainkan dapat keampunan Allah. Ada satu hadis daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dia kata sami'tu Rasulullah sallam yaqulu. Satu hari aku dengar Rasulullah kata guana salah satun, 3 golongan, ya la salah satun haramallahu alaihimul jannah, Allah Taala haram ke atas mereka itu jannah, syurga. Siapa? Yang pertama ialah ad-dayus. Yang kedua, al-aqib. Yang ketiga, mudminul khamri. Au kama qala. Yang pertama ialah orang dayus. Yang kedua, al-aqib. Maksudnya
orang yang derhaka ibu bapa. Nampak? Yang ketiga, mudminul khamri. Tiga golongan ni Allah tak masukkan dalam syurga. Tak masuk dalam syurga bukan balik mula banggu baru. Masuk liknu hak segi. Faham lagi? Nampak tak? Kerana akhirat dia dua je. Fariqun fil jannah, satu golongan ke syurga, wa fariqun fis sa'ir, satu golongan masuk neraka. Mudminul khamri ni mana orang yang mati tidak taubat dari minum arak. Mudmin maksudnya kekal minum arak. Sekarang kalau kita kalau Terengganu jarang minum arak. Orang isap dadah. Jenis isap ganja, jenis isap candu, jenis minum apa benda? Ketul hak mabuk. Faham? Apa benda lagi? Obat batuk. Ni nak suruh kaya. Apa benda lagi? Pil kuda, ais, sabu. Nampak? Tak? Kullu muskirin khamr. Setiap yang menghayalkan hukumnya khamar. Dan apa kerajaan tak haramkan? Kita ni dua sumber teks cukai yang sangat besar jumlahnya. Kerajaan sayang nak buang benda ni. Walaupun Allah haramkan 1500 tahun dulu. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Heran kerajaan. Ni nasihat kita kepada pemerintah. Allah kata hanya sungguhnya arak, judi, tenung nasib, sembah berhala adalah qata dari kerja-kerja syaitan. Fajtanibu, hendaklah kamu jauh, tinggalkan benda ni. La'allakum tuflihun, kamu pasti berjaya. Nampak? Yang paling setan arak dengan judi. Nampak? Kenapa? Sambungan ayat Bilal. Wa yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Syaitan tujuan nak suruh kamu minum arak, benda-benda mabuk ni, dan kekalkan berjudi itu supaya kamu jadi bermusuhan, berbalah-balah. Wa yasuddakum an zikrillah wa anis salah. Tambah kamu beringat kepada Allah, kamu tak akan sembahyang lagi dah bila kedara arak dan main judi. Fahal antum muntahun. Mu nak berhenti bila? Orang kalau kaki nak ekor, dia mayau. Dok dah lah. Kalau kaki togok arak, dia tajuk orang-orang. Faham lagi? Jadi kamu tak akan ingat lagi kepada Allah. Bila siapa sudah tidak ingat kepada Allah, maka dia sudah masuk dalam golongan orang-orang yang akan menyesal pada akhirat. Apa kerajaan tak stop? Haramkan terus judi dan arak. Tak boleh. Setahun judi dan arak saja menyumbangkan cukai lebih daripada 6 bilion. Bukan surat khabar, jangan percaya cakap kita. Faham lagi? Google, tengok Wikipedia. Nampak tak? 6 bilion tak ada sebilion banyak mana. Sebeliau ni kalau buah talari piti, kita duduk bawah, tungging piti, mampu keras. Tindih di piti. Itu sebilion. Banyaknya. Faham? Sayang ke 7 bilion, tu belum masuk tembakau lagi. Baru arak dengan kasinau. Sudah 6-7 bilion setahun. Sayang kau tu. Rugi kita kalau kita haramkan. Kerana itu sahabat ni, khairu ummatin ukhrijat linnas. Sebaik-baik umat di kalangan manusia, turun saja ayat haramkan arak, balik di rumah habis katok payang, bubur curah tak jalan belaka, kerana takut kepada Allah. Kita 1500 tahun dah Allah haramkan arak dan judi, makin parok kita benarkan. Betul tak? Lepas tu nak dapat syurga Allah ke mana? Tak dapat dah. Bidadari apa? Bahagari lagi. Nampak tak? Kerana kita derhaka kepada Allah. Itu nasihat kepada pemerintah. Buatlah sekadar mana yang kita mampu untuk kita kurangkan arak dan judi. InsyaAllah satu masa tak ada terus dan arak dan judi di dalam negara kita. Wallahu a'lam. Sebelum saya menjawab soalan, saya diwakilkan oleh pihak Masjid Kampung Banggo Pauh, Ulu Takir, melancarkan kutipan sumbangan derma yang akan kita banner dengan duit sumbangan malam ini, menara masjid dan bilik mesyuarat
anggaran kos RM50,000. Bukan malah ni nak RM50,000. Tapi kita akan gunakan untuk jadikan semua keseluruhan RM50,000 lebih kurang. Kita akan bina menara masjid dan selebihnya kita buat bilik mesyuarat. Petugas akan bangun sekarang bertugas menggunakan beg DIY ni. Yang tertera di hadapan seperti ni. Sebab saat ni baru beli beg ni. Mana anak nak buat birthday. Sama gini ya. Siam milang koseng. Bangun sekarang dan kutip derma, perlahan-lahan tidak gaduh, buka luah karung tu. Hak mana buat dok tamawi, serekuk kepala dengan karung. Baik, sambil-sambil kita beri sumbangan derma kepada masjid, kita tengok soalan yang ada di hadapan kita. Soalan yang pertama, betul ke kalau kita suka seseorang dipanggil berkapal? Sebab zaman sekarang orang kata kalau suka seseorang orang panggil couple. Ini masalah ramai dah ni. Kena faham couple tu bahasa apa? Bahasa Arab ke bahasa Melayu? Bahasa Inggeris. Apa makna dia? Berpasangan atau pasangan. Okey. Kalau kita main badminton, dia ada dua jenis permainan. Satu dipanggil double. Satu dipanggil single. Kalau bermain single, kita tidak ada pasangan, kita ada lawan saja. Okey. Jadi bila kita mari seorang masuk dalam gelanggang, referee tak akan tanya dah manakah pasangan kamu, kerana perlawanan ini single. Tapi kalau kita bermain double, kalau kita mari seorang, boleh tak main? Tak boleh. Referee akan tanya mana pasangan kamu. Pasangan tu kalau terjemah bahasa Inggeris, mana couple kamu. Jadi kita fahamlah couple itu berdua. Jadi kalau dalam bab percintaan yang kamu tanya dalam soalan, couple bermakna berdua-duaan. Nampak? Okey? Dia kata kalau kita suka pada seseorang dikira couple. Salah. Dia bukan couple. Couple ini yang dimaksudkan ialah perbuatan berduaan dengan pasangan yang berlainan jantina yang bukan mahram. Pergi berdua-duaan ke pantai, berduaan pergi ke perpustakaan, berduaan pergi ke Marin Highland, berduaan pergi tengok orang pasang dera. Faham lagi? Berduaan pergi klinik, berduaan pergi shopping. Itu panggil berpasangan. Itu haram. Faham? Kalau kita semata-mata suka pada seorang perempuan, puan duduk bangga pauh, kita duduk gong pauh. Faham? Tak ambuk kapun lain nak pauh belaka. Laki gong pauh, pelaki puan bangga pauh. Saling suka menyukai, itu bukan couple. Faham? Jadi apakah hukum saling menyukai? Tengok, ulama' kata kalau kita suka kepada puan hak bangga pauh, hak bangga pauh ni puan suka pula pada laki hak duduk gong pauh, kerana bakal menjadi pasangan suami isteri.
hukumnya harus. Tak saja-saja bercinta untuk puaskan keseronokan, hukumnya haram. Dah tak haram ke bercinta dan silang? Tidak haram. Cinta ni kenapa? Gini. Kita tak kenal kau puan, kita kenal hari pertama. Mari tengok, risik-risik hari ni. Nak, bila tengok, apa-apa tu baik lah. Kita pun tengok, oh ni bakal pasangan aku. Okey, kita tengok, kita pun balik di rumah. Nak, orang tak panggil cinta lah. Dah pelawak kalau cinta. Kita tengok, kita akan rasa suka. Bila suka, ada 2 bulan suka. Selepas 2 bulan, dalam 2 bulan tu kita kiring buah anggur. Ni pula kiring salang. Selepas 2 bulan, goliknya, dia akan datang rasa sayang. Faham lagi? Rasa sayang. Lepas sayang itu jatuh cinta. Kenapa? Kerana dia akan jadi isteri kita. Hukumnya harus. Nampak? Tapi kita realisasikan apa kehendak nafsu, cinta punya pasal, rasa nak duduk dekat berdua tanpa hubungan nikah. Lalu kita keluarlah, namanya berpasangan, hukumnya haram. La yakhluwan ahadukum bimra'atin illa ma'azi mahram. Jangan sekali-kali kamu keluar berpasangan dengan yang bukan mahram, melainkan ada mahram menemaninya. Naik arazat, ayah duduk tengah. Dah tak masalah. Faham lagi? Kenapa? Kerana mudah dia nak buat benda tu. Nampak tak? Mu pun tak akan jalan lama. Pusing apa, tapi lek buat lelaki, balik lah. Jadi hadiah. Lugar dengan ayah duduk tengah ni. Faham lagi? Tak? Jadi bukan mu nak jalan sangat, mu nak benda lain. Betul tak? Jadi, kalau mu kata kenal kita suka seseorang, dia kata couple, itu salah. Couple, kita keluar bertemu. Dia kata, tak, kami berkapal, tak jumpa. Tu panggil couple korok kering. Faham tak ni? Tak betul tu, salah dah istilah tu. Couple maksudnya keluar berdua-duaan. Hukumnya haram. Okey? Hukum ambil hibah pada orang tua, mendapatkan pulangan selepas kematian, mana dapat menyelesaikan hutang akan dapat belanja untuk kemudian hari. Hukum mengambil hibah pada orang tua bagi mendapatkan pulangan selepas kematian, yang mana dapat menyelesaikan hutang dan dapat belanja untuk kemudian hari. Siapa yang hebah, siapa yang terima hebah? Kita pun tak faham. Tak jelas. Soalan seterusnya, bolehkah hanya buat perkara yang wajib kita nak masuk syurga? Dia tak buat yang sunat. Dia semayang yang wajib, tak semayang duha, tak semayang witir. Dia puasa Ramadan saja, tak puasa Arafah, tak puasa Syawal. Boleh tak dapat masuk syurga? Seorang laki-laki pernah tanya soalan yang sama pada Nabi SAW. Nabi kata, ya, boleh, dengan syarat kamu tidak melakukan dosa. Kalau membuat dosa, nanti dia akan ditimbang, takut berat pula dosa pula. Sebab tu ada orang, dia amalkan yang wajib saja, dapat syurga. Tapi ada orang, dia buat yang wajib saja, tiba-tiba bila ditimbang, lebih berat dosanya. Bila lebih berat dosa, wa umuhuha hawiyah, balik ke neraka. Jadi ada orang dengan yang sunat, dia dapat syurga, bukan dengan yang wajib. Contoh, bila ditimbang yang wajib dia buat, semua sekali 1000 kilo. Timbang pula dosa 1100 kilo. Gua ni kira. Tiba-tiba ada yang sunat, ada baca Quran, ada sedekah. Timbang pula jadi 1300 kilo, masuk syurga. Kerana dia masuk syurga kerana yang sunat. Lepas tu jangan remehkan yang sunat. Nabi buat yang sunat sampai bekok kaki. Bekok kaki berdiri malam. Kerana apa? Kerana nak bersyukur kepada Allah, Allah beri kehidupan. Kita nak tahu nikmatnya, dapat nikmat, kita akan tahu besarnya nikmat setelah kita hilang nikmat tu. Orang kena angin barulah dah sedar bahawasanya nikmat berjalan itu besar. Dia tak jalan lah. Ni kita napas hari-hari ni melek tau. Kita tengok orang tak boleh napas. Ni hospital tak boleh napas tau. Wah tepik. Seeh dada apa semua tu. Lelah dan sebagainya. Jadi nak tahu nikmat bernapas, balik lagi rendang kepala dah peseng. Jangan akak 2 minit. Rendang muka lah peseng, dah lahir dah. 2 minit. Lepas tu mari dalam hati tu. Nampak tak? Kelebihan bernapas, nikmat ni. Kita akak kepala.
Oh, leganya. Anak, oleh kerana hari-hari boleh menampak, kita lupa pada yang beri nikmat. Kenapa? Kerana terlalu enjoy dengan nikmat Allah. Betul tak? Bila berasa kelebihan menampak, bila muka masuk dalam beseng. Nah. Tengok kalau kita ada ibu apa. Ni buat dok gitu. Nak bila mati baru mesti bangun boleh tulis dalam Facebook. Nah, masa ada pok tak tu sekarang. Mak mati je. Wak bagar kubur. Wak bagar. Atak gatak pakai atak geting kubur mak. Tak benda. Guna wak molek-molek masa mak ayahmu hidup. Ni rumah mak buruk lepuk. Mak ni bubuh pinggang celah latar gitu. Robok tak? Berbak jatuh tanah 3 keping bahan tapal itik air. Faham tak? Masa mak hidup tu lah. Ni rumah pok kok. Tangga belakang tak? Pok tu kita rumah mayat surat pakai terkejung. Terbau terkejung. Faham lagi? Bila pok mati, wak tiang belarik kubur pok. Dia tambah tu. Nah, dia nak ziarah kubur. Dia nak kita baca Quran. Kita sedekah. Tu. Nah. Saya ada satu projek. Tapi cara yang digunakan untuk dapat projek itu tidak betul. Ada unsur tipu dalam quotation proses untuk dapatkan projek. Saya tak terlibat. Baik. Saya tak terlibat dalam penipuan tersebut. Tapi saya ditugaskan untuk kemahkini jumlah jualan syarikat dalam sistem dan follow up bayaran. Jumlah jualan dan status bayaran yang perlu saya kemaskini. Tapi sekali dengan projek yang syarikat saya dapat melalui penipuan tersebut. Baik. Bila sebut tipu, hukumnya haram. Maka siapa saja yang terlibat saya langsung dengan penipuan dalam kaki tangan, dia berdosa. Pada tahun 1985, pakar bunuk, maknanya banker Islamik dunia, seluruh dunia, berhimpun di Kairah. Tahun 1985. Tahun 89 sekali lagi di Kuwait untuk bincangkan tentang kalau adanya pekerjaan itu menipu dalam pekerjaan, dalam syarikat ataupun riba dan sebagainya. Siapa yang haram gajinya, siapa yang tidak haram. Jawabnya, keputusannya ialah mana-mana individu yang terlibat secara langsung dalam muamalat yang haram, gajinya haram. Dan yang tak terlibat secara langsung, walaupun syarikat yang sama, gajinya halal. Itu jawapan dia. Nampak? Jadi macamlah sama satu supermarket. Dalam supermarket itu ada tingkat satu belakang jual arak. Siapa mana kaki tangan staf atau pekerja yang terlibat dengan arak tersebut, sama ada tukang order, jadi cashier, atau tukang susun, atau tukang angkat, gajinya haram. Yang lain pekerja supermarket tersebut tak terlibat secara langsung dengan arak itu. Hak ni bagang paper, hak ni jaga gecu, hak ni jaga pakaian, tidak haram gajinya. Okey? Soalan seterusnya. Apa hukum bini tipu suami berkaitan duit gaji dan simpanan isteri? Contohnya, isteri ada duit simpanan tapi cakap kat suami tak ada. Inilah orang puang. Nampak jomel menipu pahit. Nampak? Jadi laki dia ada PT 30,000. Dia tak kabur ke laki dia. Nyak-nyak disipang. Okey? Kata setengah ulama, tidak wajib isteri itu isytiharkan harta kepada suami. Tetapi, jika dia berbohong menyebabkan suaminya jadi sakit hati, perbuatan itu haram. Mana kena pandai-pandai. Batu dalam kes ini, ulama kata, jika suami tidak suka isteri bertemu dengan adik-beradik isteri. Faham tak? Ada juga kes mana suami tak berahi, tak suka ke adik-beradik isteri. Dan tak suka isteri dia pergi jumpa. Maka hukumnya boleh tak isteri itu jumpa? Ulama jawab boleh. Tetapi wajib merahsiakan daripada pengetahuan suami. Kerana menjaga hati suami itu wajib. Faham lagi? Itu cara dia. Bukan dia tak ada hak nak sekat. Kerana adik-beradik dia, mak ayah dia, faham lagi? Tapi dah dia tahu dah kita tak suka kalau kita jumpa dengan kakak kita. Kalau kita WhatsApp dengan kakak kita, suami kita tak suka, maka kita boleh WhatsApp bertanya khabar, jangan beritahu dia. Kerana jaga hati dia tu. Faham lagi? Orang lelaki ada kok jenis kerak-kerak itu.
Nak kerah blok-blok lalu benda. Adik-adik dia biar dia nak cakap. Nak tunjuk kuasa betul bisa benar mu. Nak ada kat lelaki kita tak? Habis benda tak boleh. Kadang-kadang cari bini tidur. Pun tak tidur dengan ayang. Jadi isteri beli sesuatu wajib khabar, tak wajib khabar. Bila tu? Jika wang isteri. Tetapi sebaik-baiknya hendaklah kita beritahu dia. Kerana bila kita beritahu dia, dia akan rasa tidak ada rahsia kita kepada dia. Maka dia rasa sayang kepada kita. Kalau tidak, dia rasa sanksi emo. Kita buat lenggok. Nathan ni berlakon ni, berlakon ni. Takut jadi tak molek. Tapi tak wajib khabar. Ajaran sesat, mana pahaman mereka Allah itulah Nabi Muhammad, Muhammad itulah Allah. Apakah hukum pahaman seperti ini? Baik. Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Itu yang dikatakan kaum lain daripada yang datang daripada Nabi dalam neraka belaka. Sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Umat aku akan pecah 73. Sintani wa sab'una finnar, 72 masuk neraka. Bukan 72 orang, 72 golongan. Wahid fil jannah. Satu golongan dalam syurga. Ya Rasulullah, man hum wahid fil jannah? Siapakah yang satu dalam syurga? Ma ana alaihi wa ashabi. Satu riwayat, aku yang duduk atas pegangan tersebut. Dan ashab aku, sahabat aku. Hadis-hadis yang lain, al-jamaah, sawadul azam. Jadi hasilnya ahli sunnah wal jamaah. Apa makna sunnah? Aku dan ashabi, jamaah, ulama-ulama yang menyimpulkan pahaman-pahaman daripada Al-Quran dan hadis. Jadi mudah saja. Allah itu khaliq, Muhammad itu makhluk. Jika siapa yang mengisbatkan bahawa Allah itu makhluk, hukumnya dia sudah kafir. Jadi ajaran yang mengatakan Allah itu makhluk, maka orang ini kafir. Kerana Allah itu dia allazi khalaqas samawati wal arda, dialah yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi, wama bainahuma, dia yang menjadikan antara langit dan bumi, segala-galanya dialah yang menjadi. Maka yang menjadi inilah khaliq. Kita ini makhluk, man khuliqa, orang yang kena cipta. Siapa yang isbatkan Tuhan itu tidak khaliq, ya Tuhan itu adalah makhluk, maka dia kafir, kekal dalam neraka dulu, kini dan selamanya. Ajaran mengatakan Allah itu Nabi, Nabi itu adalah Allah, bukan ajaran Islam, kafir laknatullah. Jika telah ditanam di kubur orang Islam, wajib digali balik dan dibuang mayatnya daripada tanah perkuburan orang Islam, kerana haram menanam mayat orang yang murtad atas tanah perkuburan orang Islam. Soalan seterusnya, bolehkah kita semayang solat sunat zuhur 4 rakaat 1 salam? Boleh. Yang tak boleh 1 rakaat 4 salam. Nampak? Jadi kalau kita nak semayang sunat 4 rakaat, sunat rawatib, kita boleh buat 2 rakaat 1 salam, boleh buat 4 rakaat 1 salam. Faham lagi? Cuma kalau waktu malam, afdal kita buat 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam. Adapun siang, boleh pilih. Kerana ada hadis Nabi kata, salatul lail masna masna. Salat sunat pada waktu malam, 2-2. Apa makna? Kata Imam Nawawi, afdal 2-2. Kalau buat 4 juga harus, tapi afdal masna masna, 2-2. Soalan seterusnya, macam mana nak baiki akhlak? Nak baiki, nak jadi kahau punah ke kahau molek? Nak jadi kahau molek lah. Jadi akhlak ni datang Nabi SAW, antaranya nak menyempurnakan akhlak. Manusia makan, boleh makan belaka. Ada orang makan tangan kanan, ada orang makan tangan kiri. Akhlak yang mulia, tangan kanan. Satu hari, seorang laki-laki datang, dia makan depan Nabi, tangan kiri. Nampak? Nabi kata, Nabi kata,
kul biyaminik. Makan dengan tangan kanan. Nampak? Jadi Nabi ajar orang tu, katanya ulama, akhlak yang baik itu makan dengan tangan kanan. Laki-laki tu dia tipu Nabi. Dia kata aku makan tangan kiri kerana tangan kanan aku sakit. Padahal tangan kanan dia sihat. Kata sahabat yang meriwayatkan hadis, lepas pada peristiwa itu dia tak boleh angkat dah tangan kanan sampai meninggal dunia. Sepanjang hayat dia. Nampak? Nampak? Dia tipu Nabi. Lepas tu kalau kita buat salah, orang tegur kita, mengaku salah lah. Mengaku salah. Tak ada masalah pun. Tak. Ni dak spin lagi. Ni pusing tu waktu beg kertas ni. Kertas pula hitam betul. Nampak aku ni. Apakah masuk qawi amin? Qawi. Apa makna qawi? Syekh Bilal. Qawi, kuat. Amin, kepercayaan. Amanah. Okey? Orang yang kuat lagi amanah. Bolehkah jadi imam solat pelat? Tapi pelat ra itu tak jelas. Kecuali ayat ghurur baru jelas. Kalau sedikit pelat boleh lagi jadi imam. Kalau jelas pelatnya, menurut Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli dalam kitab Tuhfah dan Nihayah, tak boleh jadi imam, melainkan makmum semua pelat juga. Nampak? Kalau Tok Imam saja pelat yang jelas menggugurkan qari, martabat qari. Okey? Nak jadi imam, dua syarat paling penting. Nombor satu, faqih bab solat. Yang kedua, qari. Qari ini ada dua makna. Satu, qari yang taranum itu, macam Bilal tu. Bukan qari itu syarat solat, syarat jadi imam. Qari yang nak jadi imam hanyalah nak baca dengan betul. Walaupun tak sedap, baca betul, qari. Okey? Tapi kalau tidak qari, tak boleh jadi imam. Mana bila tidak qari, ummi. Ummi ini boleh jadi imam jika makmum juga ummi. Maka kalau tok imam pelak, nampak? Makmum boleh, makmum yang pelak. Nampak? Makmum tu pelak. Allah. Makmum Allah akbar. Boleh lah. Ni makmum bacaannya Arabi. Tu mak imam bacaannya pelat. Tapi kalau sedikit pelat atas huruf dimaafkan. Saya musafir hari Rabu nak pergi ke Mentakak Pahang dari Terengganu. Hari Khamis saya duduk sana sehari. Hari Jumaat ke 12 saya bertolak balik guna LPT. Perlu ke saya exit highway untuk cari masjid solat Jumaat atau saya boleh solat Zuhur sahaja? Jika kita keluar pendapat yang muktamad sebelum subuh hari Jumaat. Mana kita keluar bergelarlah kita musafir, maka kita tidak wajib keluar daripada laluan mencari masjid. Tapi kalau kita keluar selepas Jumaat, wajib kita keluar daripada laluan mencari masjid. Itu pendapat yang muktamad. Muqabil muktamad, lawan bagi pendapat muktamad, walaupun kita keluar lepas subuh, asal musafir saja tak wajib Jumaat. Itu pendapat ulama. Jadi kita ambil lah, kalau kita rasa mudah untuk mendapatkan Jumaat, kita keluarlah sekejap. Tapi ada ulama fuqaha mengatakan, walaupun kamu keluar selepas subuh, lawan bagi pendapat muktamad, kamu dikira musafir yang mengambil rukhsah. Antara rukhsah musafir ialah gugur Jumaat. Okey? Apa sebab politik itu kotor? Atuk Wakil kena jawab. Politik kotor. Kenapa politik kotor? Tak apa benda lah yang kotorkan politik itu, bukan politik, orang. Yang berpolitik tu orang. Contoh politik kotor, tengok yang ada sekarang. Dia boleh, kita tak boleh. Pihak dia boleh, pihak lawan tak boleh. Itu panggil kotor. Sedangkan di negara lain tak begitu. Jadi politik di negara lain bersih. Politik tempat kita kotor. Siapa menyanyi pun tak boleh. Faham lagi? Marah menyanyi. Apa kalau menyanyi? Kalau dia kata ke dia? Betul tak? Dia tak apa nyanyi.
Joget pagi ni. Nah. Nah, jadi kalau kita yang mengotorkan, kita yang menipu dengan atas tiket politik, kita menipu rakyat. Atas tiket politik kita buat janji-janji palsu. Atas tiket politik kita maki hamu orang. Itu kotor. Padahal kalau berpolitik itu oleh orang-orang yang bersih, insya-Allah politik jadi bersih. Hukum mereka yang tak mahu mengundi. Jika tak mengundi, tetap naik kemenangan kepada jamaah Islam yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tak wajib mengundi. Bang, atau mana-mana parti yang memerintah, yang menang, dia akan tegakkan amar ma'ruf nahi munkar atas dasar ketakwaan pada Allah. Kalau kita tak wajib. Di Amerika dua parti, satu Republican, satu Demokratik. Dua-dua ini Kristian. Mufti Amerika keluar fatwa, wajib umat Islam Amerika yang boleh mengundi, memberi undi kepada parti yang lebih mesra kepada umat Islam. Kerana itu yang mereka mampu. Umat Islam Amerika tak mampu naikkan jamaah Islam dalam undian mereka. Kerana tidak ada parti Islam yang memerintah. Tapi apa yang mampu buat? Yang mampu ialah setakat hak mana parti antara Demokratik dan Republikan lebih baik dengan orang-orang Islam, hak tu wajib beri undi. Kerana ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Benda yang kita tak nak capai, buat semua benda, jangan tak buat langsung semua. Buatlah sekadar mana yang kita dapat. Maka kita sekarang ini atas tangan kita seorang tak dapat mampu kita menangkan 10 juta undi. Satu tangan, satu undi je. Biarlah satu undi ni sajalah. Kita ta'awanu alal birri wat taqwa. Atas dasar nak melihat amar ma'ruf nahi munkar dan takut kepada Allah berlaku di dalam pemerintahan. Kalau kita nak kata mana parti yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Yang sempurna yang ditunjukkan oleh Rasulullah yang memimpin umat Islam Madinatul Munawwarah. Tapi kita ambil yang paling kurang mudarat. Kerana kita tengok dah kemudaratan yang banyak apabila kita abaikan memilih orang yang mendahulukan takwa atas dunia. Sehingga kita tengok maksiat dibenarkan, kebohongan dibenarkan, macam-macam benda yang benda lucuh, benda apa dibenarkan oleh pemerintah dan sebagainya. Benda yang mungkar, yang haram kita lihat, yang haram budak-budak tengok dibenarkan, diberi lesen dan sebagainya. Takkan kita sanggup berdiam diri. 5 perkara ni Allah akan tanya balik di akhirat. Kita jaga atau tidak? Yang pertama adalah agama kita, yang kedua nyawa kita, yang ketiga akal kita, yang keempat keturunan kita, yang kelima tanah air dan harta benda kita. Oleh kerana wajib jaga agama lah, dilarangkan kita murtad. Oleh kerana wajibnya menjaga nyawa, diharamkan kita membunuh sesama sendiri. Oleh kerana wajibnya menjaga akal, diharamkan kita minum arak, isap dadah dan sebagainya. Wajibnya menjaga apa benda keturunan, diharamkan kita berzina. Wajibnya menjaga negara, diharamkan kita memberi undi kepada orang yang tidak mau menegakkan perintah Allah sebagai khalifah di atas muka bumi. Soalan seterusnya. Habis dah soalan. Apa bukan orang yang tak mau cara langsung tentang pilihan raya? Pilihan raya tak mau cara. Muat mari tok guru mana pun aku tak mau cara. Itu bukan kalangan umat Islam. Man lam yahtahma bi umuril muslimin falaisa minhum. Barang siapa tak mau ambil tahu tentang orang Islam yang lain, dia bawa hak dia saja, dia bukan di kalangan orang Islam. Soalan lisan. Pak, nak balik dah. Ada lagi? Sikit lagi dah, boleh dah. Apakah hukum seorang yang menghalang kita mengambil tindakan terhadap orang yang mempermainkan selawat ke atas Nabi? Nasihat. Tak jadi nasihat, kita adukan kepada pihak yang berkuasa. Nampak lagi. Takat tu saja yang boleh pihak berkuasa buatnya. Nasihat juga tak mampu mengaturkan hukuman, maka kita berdakwah supaya lebih kuat kemenangan itu sebelah orang yang kasih kepada selawat. Soalan seterusnya. Kawan saya cakap nipu, boleh tak saya panggil dia munafik? Jangan panggil gitu. Kalau tidak semua kena panggil munafik belaka. Kita ni nipu belaka, sikit banyak je. Tahu tak? Jadi panggil munafik belaka lah. Bukan. Itu ayatul munafik.
perangai orang munafik salasun 3. Nah, iza ahdasa kadhiba, bila bercakap menipu. Maksudnya asal cakapnya menipu, bukanlah menipu dipanggil munafik. Munafik ni bila bercakap menipu, buka mulut bohong, buka mulut bohong. Ada tak? Tak. Itu baru munafik. Nah. Soalan seterusnya. Orang puang dalam edah kematian suami, apakah hukum keluar mengundi? Adakah perlu? Kalau perkara-perkara yang hajat dibenarkan. Bila mati laki, kita ni mati, wayazaruna azwaja, dan ada tinggal bini. Mana kita mati, bini kita hidup lagi. Maksudnya kita hidup, bini mati. Tapi tak apalah, contoh dalam ayat ini, kita mati, bini hidup. Ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Maka bini kita hak hidup ni kenalah menunggu 4 bulan 10 hari, iaitu iddah dan ihdad. Iddah 9 hari, ihdad berkabung. Maka masuk dalam perintah ihdad, la yakhrujna min buyutihinna, tidak mereka keluar dari rumah illa lil hajah, melainkan kerana hajat. Nah, bapa keluar juga kan mati laki, nak pergi beli beras, nak lapar perut, harus. Maka begitulah ulama mutaakhirin membenarkan keluar memberi undi. Kerana memberi undi itu menyelamatkan negara umat Islam, maka jadi dibenarkan. Tapi kalau dia tak mengundi pun, dua parti semuanya jamaah yang menegakkan Islam, tak boleh dia keluar. Tidak ada elak. Faham lagi? Jadi keluar apa? Keluar benda-benda yang tidak wajib, haram. Keluar benda yang wajib, harus. Menyelamatkan tanah air umat Islam daripada dirampas kuasanya, diperintah oleh orang yang tidak kasih kepada akhirat. Hukumnya kita melihat kemusnahan akibat tangan kita sendiri, tak boleh. Faham? Jadi kalau benda yang wajib, dibenarkan keluar. Buat apa keluar rumah kan minggu lepas orang mati tu lelaki, nak pergi cabut gigi, sakit gigi, boleh. Faham? Dan kata ulama, dia duduk dalam rumah jadi pening kepala. Kalau dia duduk tepi patah kejap, barulah hilang nyakit pening dia tu. Boleh pergi patah. Wak pergi patah kejap, lega dah kena angin patah, wak balik. Nampak? Tapi gitulah. Ataupun dia rasa sakit kaki dia. Takkan doktor mari rawat di rumah. Dia kena pergi di klinik. Patah tu buruk. Dah hospital. Messi kata tak apalah, makan obat ni lama gini. Balik lah. Kena balik terus. Di maah tu pergi hospital saja. Lama pergi singgah kat lain, haram. Lalu ke patah, lama dah main apa gelosor. Main apa gelosor pula. Hukumnya haram. Jadi janganlah muslimat bakal keluar belaka dah. Kita kasih kepada tanah air kita, Allah akan tanya kita. Kena jaga negara ni wajib. Apakah hukum saya mendoakan ahli keluarga saya yang mati bunuh diri? Dengar baik-baik, ramai orang salah faham. Dia kata orang bunuh diri ni tak boleh mayat-mayat, tak boleh doa. Salah. Dia orang bunuh diri ni mati pun asyik. Tetapi dia mukmin, mukmin asy, mukmin yang terhaka kepada Allah. Cuma disebutlah kitab-kitab tidaklah disemayangkan ramai-ramai. Memada dengan selepas fardu kifayah, supaya insaf orang lain takut nak mati bunuh diri juga. Tapi bukan tak disemayangkan, wajib disediakan, tajhizkan mayatnya, mandi kapan, semayang tanam, dasarnya fardu kifayah. Jadi kalau kaum keluarga kamu yang mati bunuh diri, silakan berdoa untuk dia, sedekah untuk dia, mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya. Dulu saya pernah bercerai, talak. Talak benda gini, tengok. Bodoh tulisan. Satu itu. Macam lori trailer satu. Ya tak? Pelik tau. Tak boleh tengok satu gini. Gini.
Kenapa begitu? Macam ke sodek. Dan rojok kembali. Kedua yang kena lepas taklid pada isteri. Kalau kamu pergi ke rumah kakaknya, jatuh talak. Ketiga, saya pernah bersumpah tak mahu lagi hidup bersama kamu. Soalan ni macam mana status perkahwinan saya? 2 talak sahaja. Pertama, dia cerai sungguh. Kemudian dia rojok kembali, 1 talak. Yang kedua, dia lepas taklid pada isteri. Kalau kamu pergi ke rumah kakaknya, jatuh talak. Okey. Dah pergi ke tak? Yang pertama, dia cerai dan dia rojok. Okey, 1 talak. Faham? Yang kedua, dikhabar kalau pergi lagi rumah kakakmu, nak di Kubang Kura tu, jatuh 1 talak. Dah bini pergi ke tak? Tak tulis sini. Tanya molek. Dah pergi ke tak? Ditulis saya taklid saja. Taklid saja tak pergi lah. Tak pergi tak jatuh. Kalau pergi sampai kat rumah dah masuk dalam, dah jatuh. Itu ulama fiqh kata. Dia musing kat luar, musing. Mari masuk ya, dah boleh ada taklid musing. Faham lagi? Nampak tak? Dah jatuh. Kerana pergi tu ambil ada jalan adi, jalan adab kau pergi masuk rumah. Jatuh talak. Talak khilaf tu. Okey? Mantap. Jadi kemudian pula dia bersumpah tak mau hidup dah denganmu. Aku tak mau hidup dah denganmu. Demi Allah, tak mau hidup dah denganmu. Tak jatuh talak. Okey? Melainkan dia kata aku tak mau hidup dengan kamu, dalam hati niat cerai. Jatuh talak. Jadi hak jelas di sini baru 1 talak. Jadi ada berapa lagi? 2 lagi talak. Ingat bila kita kahwin dengan Minah, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin tersebut itu, kita dapat 4. Minah talak 3. Faham lagi? Jadi guna baik lah 3 tu. Kita terima nikah tadi, dapat bini talak 3 dapat. Nampak? Jadi talak yang boleh rojak berapa kali? 2 kali. At-talaqu marratani. Talak yang boleh rojak 2 saja. Wa in talaqa ba'. Lepas tu kalau mu talak lagi, tak boleh dah. Fala tahilu lahu min ba' hatta tankiha zaujan ghairah. 2 dah mu cerai belum ni. Mu cerai pula kali yang ketiga. Tak halal dah. Tak boleh nikah dah. Rajak apatah lagi tak boleh. Nikah pun tak boleh. Hatta tankiha zaujan ghairah. Sampai janda mu nikah dengan untuk siap pula. Nikah dengan laki baru. Nikah dengan laki baru cerai. Nak nikah pula dengan kita tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Nikah saja. Ada orang dia Cina buta. Cina buta. Dia kata aku mu 1000. Mu nikah dengan belanda aku pasal dia talak 3. Faham? Mu jangan setuh. Mu jangan setuh dia. Mu tidur bawah. Awak bodoh tu tak apalah tidur bawah. Bini tidur atas katil. Faham? Esok pas subuh cerai. Dia pun cerai sungguh. Suka boleh 1000 Nak nikah dengan janda laki dulu? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Syarat dia ada 4. Kita talak 3, kita nak kahwin mula, ada 4 syarat dengan janda. Syarat yang pertama, tankiha zaujan ghairah. Dia kahwin dengan suami yang lain. Syarat yang kedua, suami yang baru ceraikan dia. Syarat yang ketiga, suami yang baru, janda kamu ini habis edah dengan suami yang baru. Okey, 3. Syarat yang keempat, dalam perkahwinan tadi sekurang-kurang dijimak 1 kali. Nampak? Ada seorang perempuan dia pergi jumpa Nabi. Dia cerai dengan janda dengan duda 3 talak. Lepas tu dia kahwin dengan suami baru. Nama dia Abdul Rahman. Dalam Nailul Autar dia. Okey? Janda baru, laki baru nama Abdul Rahman. Lepas nikah dengan Abdul Rahman, sekejap cerai lalu. Nak nikah balik dengan laki dulu. Faham lagi? Laki dulu talak 3. Laki baru talak 1. Nak balik ke laki talak 3. Nabi kata lah. Tak boleh. Pasal apa? Pasal dia cerita dia ni Abdul Rahman ni tak boleh jimak. Dia kata Abdul Rahman ni macam ni ya Rasulullah, seperti hujung kain. Angkat,
jatuh gini. Akak jatuh gini. Faham tak? Apa mana? Bilal. Nampak? Hak gitu derah faham. Kalau sifat 20 baca kita tak faham. Faham lagi? Akak jatuh. Faham lagi? Mana tak upaya. Nabi Ta'ala hatta tazuqa azilatak, sampai dia dapat merasai nikmat jima' bersama kamu. Jelas? Okey? Soalan lisan. Cepat. Nah, 5 minit lagi. Ya. Ya. Duduk dalam laut. Kerja laut. Oh, kerja laut. Saya ke laut. Jadi ada ketika tu ribut ada waktu-waktu dia ribut. Biasa. Ke laut ni nelayan ke offshore? Nelayan. Nelayan. Pun kerja, ke laut pun kerja. Jadi gini, saya pakai book paper saya kecil je. Okey. Lebih 17 kaki. Jadi gini ya, Ustaz. Bila mari ribut macam baru-baru ni, saya pernah kena ribut macam baru ni ke laut. 13 kaki. 17 kaki. 17. 17 kaki. Jadi gini Ustaz. Bila mari ribut, kita tak boleh buat benda dalam waktu contoh asal nak sampai ke garis Ustaz. Jadi kita kena mengundi, saya seorang. Bila mari ombak-ombak ni, bila mari tapau. Maknanya kita jaga tak boleh tenggelam sampai habis waktu semayang. Selamatkan nyawa. Selamatkan nyawa Ustaz. Jadi maknanya Ustaz, warna-warna pun kena semayang juga Ustaz. Jadi saya buat gini je lah Ustaz. Maknanya orang ngecik-ngecik air muka ni semayang ni. Boleh itu lebih kurang Ustaz. Semayang dalam keadaan bawa buku mana Ustaz? Nak tanya Ustaz, semayang dalam keadaan bawa buku. Dia gini, kalau kita boleh tak suruh mayang dalam air? Dia biar nak faham fiqh. Kalau kita semayang sunat, kita bebas. Kita naik motor nak mayang atas motor boleh, berhenti nak R&R pun boleh. Kita nak pegang steering pun boleh, mayang atas tanah pun boleh. Tapi kalau semayang fardu hak asar, wajib cari tempat yang kita kena semayang 13 rukun. Okey. Tak boleh semayang atas kereta, pegang steering dan sebagainya, tak boleh. Tetapi jika tak boleh turun, maka dimaafkan semayang dengan isyarat. Jika cukup syarat yang lain seperti menutup aurat dan berwuduk, tak wajib ulang lagi. Nampak? Kalau tapi tak sempurna syarat, kita tak sempurna wuduk, wajib ulang. Cuma hormat waktu. Okey? Terima kasih. Lagi soalan? Puan Muslimat. Tahu dah nak undi mana? Dia. Ada lagi? Belakang? Tak ada lah. Terima kasih kepada semua pihak yang bersusah payah menjayakan program kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan pada kali yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah kita pertahankan kemenangan Islam di negeri Terengganu ini. Mudah-mudahan apa yang kita niat itu ikhlas kerana Allah. Allah berikan kemenangan kepada kita. Dan selamat. Mudah-mudahan kita jadi dapat baik belaka. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.